Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar tentang apa ya? Hari ini untuk subtopik 42, iaitu tajuknya adalah hidrokarbon. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sebatian hidrokarbon? Sebatian hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen saja. Bermaksud dalam sebatian hidrokarbon, ia cuma ada unsur karbon dan juga hidrogen. Okey, sebatian hidrokarbon dari semula jadi menunjukkan sebatian hidrokarbon daripada sumber jadi adalah seperti dalam rajah di bawahnya. Ini kehidupan laut yang mati dan terbenam di dasar laut. Ini adalah gambar laut dan terdapat kehidupan laut yang mati. Kemudian ia selepas berjuta-juta tahun kemudian semakin jauh ke dalam dasar laut di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Jadi dalam gambar rajah ni kita nampak yang kedua ni, kita nampak lumpur dan batu saja. Kemudian di atas sekali itu adalah laut. Terdapat fosil haiwan dan fosil tumbuhan yang telah mati dan melepuh. Jadi dalam penggabungan kesan, kemudian daripada carta alih ini kita lihat gambar yang ketiga, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria akan mengubah sisa tersebut menjadi petrolium dan gas asli seperti yang disebutkan di dalam gambar rajah yang sudah dimampat, ditahan, kemudian berjuta-juta tahun kemudian ia dimampat lagi ke bawah, dan kita akan lihat dalam gambar rajah yang ketiga tu dia atas tu adalah air, kemudian tengah-tengah tu adalah empatan tanah, pasir, semua gas asli dan petrolium ada berada di bawahnya dalam di tengah-tengah ni. Kamu boleh nampak kedudukan di mana gas asli dan petrolium itu terbentuk. Jadi ia adalah terbentuk daripada hidupan laut yang mati dan terbenam di dasar laut yang sudah dimampatkan oleh pasir, tanah selepas berjuta-juta tahun kemudian. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana pembentukan arang batu. Okey, bagaimana pembentukan arang batu daripada gambar rajah 5.6 ini. Kita boleh lihat gambar pokok ni berjuta-juta tahun dahulu sisa tumbuhan mati tertanam secara semula jadi dalam tanah. Maksudnya pada zaman-zaman berjuta-juta tahun dahulu semua tanaman, haiwan akan mati, mereput dan tertanam di dalam tanah secara semula jadi. Kemudian kita lihat pada gambar yang kedua, lepas berlalunya berjuta-juta tahun kemudian, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu yang tebal. Itu selepas berjuta-juta tahun. Lama, makan masa yang sangat lama. Kemudian penggabungan yang ketiga, kita lihat gambar rajah yang ketiga pula, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan batu itu tadi, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan menjadi arang batu. Jadi dari situlah pembentukan arang batu terbentuk. Daripada asalnya adalah daripada tumbuhan yang sudah mati berjuta-juta tahun dulu. Penyulingan berperingkat petroleum. Okey, gambar ini menunjukkan gambar proses penyulingan
berperingkat petroleum. Kalau kamu lihat dekat atasnya sekali, pada suhu di bawah 30 darjah Celsius, kita boleh lihat gas petroleum digunakan untuk pemanasan. Yang atas sekali yang dihasilkan adalah gas memasak yang kita gunakan untuk memasak. Kemudian di level yang kedua, kita perlukan suhu 30 darjah Celsius sehingga 75 darjah Celsius. Pada level ini, pada tahap di level ini, petrol dihasilkan. Petrol kereta. Petrol digunakan sebagai bahan api di logik pelapisan minyak dan juga untuk kegunaan kereta. Kemudian kita ada nafta pada suhu 75 darjah Celsius sehingga 150 darjah Celsius. Nafta pula digunakan untuk membuat pelarut, racun perosak dan bahan asas dalam industri petrokimia. Okey. Kemudian di bawahnya lagi, lapisan yang di bawah lagi adalah pada suhu 150 darjah sehingga 230 darjah. Ini adalah di mana penghasilan kerosin, di mana kerosin dihasilkan, dan kerosin ini digunakan sebagai bahan api bagi kapal terbang. Okey, kemudian seterusnya adalah pada suhu 230 darjah Celsius sehingga 250 darjah Celsius, diesel akan dihasilkan. Diesel ini pula digunakan sebagai bahan api untuk bas, taksi, kereta besar, lori, kereta four wheel. Itu adalah penggunaan diesel. Kemudian pada suhu 250 darjah Celsius sehingga 300 darjah Celsius, minyak melincir pula dihasilkan. Dan minyak melincir ini biasanya digunakan untuk desi-desi, untuk elakkan karat. Kemudiannya di paras agak bawah kita ada suhu 300 darjah Celsius sehingga 350 darjah Celsius. Ini adalah minyak bahan api yang digunakan untuk kapal dan stesen jana kuasa. Di bawah sekali, iaitu apabila suhu mencapai lebih daripada 350 darjah Celsius, kita ada bitumin. Bitumin biasanya digunakan untuk mengurap jalan raya. Jadi jalan raya yang kita gunakan sekarang ni, yang berwarna hitam tu, minyak yang berwarna hitam tu adalah asal terakhir dalam proses penyulingan berperingkat petroleum. Itulah yang digunakan untuk memutar jalan raya. Jadi gambar ini adalah gambar menara penyulingan. Ini merupakan rajah eksperimen penyulingan berperingkat petroleum. Sebatian hidrokarbon terdiri daripada dua, iaitu hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Siri homolog. Dalam kimia organik, satu siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Antara contoh siri homolog termasuklah kita ada alkana dan alkena. Alkana ialah sebatian hidrokarbon tepu. Setiap atom karbon dalam molekul alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain. Rujuk kepada rajah 5.9. Kita nampak di sana ada 3 ikatan, ada 3 atom karbon yang diikat dengan atom hidrogen. Oleh sebab alkana merupakan satu siri homolog, setiap ahli siri homolog alkana dapat diwakili oleh formula AMP CnH2n tambah 2, di mana N itu sendiri adalah 1, 2, 3 dan nombor seterusnya.
alkena. Alkena ialah sebatian hidrokarbon yang tak tepu. Setiap molekul alkena mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom hidrogen. Atom karbon dengan atom karbon yang satu lagi. Okay? Jadi dia ada ikatan kovalen ganda 2. Oleh sebab alkena merupakan satu siri homolog juga, setiap ahli siri homolog alkena dapat diwakili oleh formula am seperti tadi, sama dengan alkana. Formula amnya adalah CN H2N, di mana N adalah bezanya N di sini kita ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian. Bahan aktif fosil seperti petroleum, arang batu, gas asli merupakan sumber tenaga yang tidak boleh baharu, yang semakin berkurang. Jadi yang ketiga-tiga ni dia boleh pupus, boleh hilang macam tu saja bila dia kehabisan sumber. Oleh itu, sumber tenaga alternatif semakin penting untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan harian. Jadi sumber tenaga alternatif ini merupakan sumber tenaga yang tidak akan mudah habis digunakan. Contohnya seperti tenaga nuklear. Tetapi di negara kita tidak menggunakan tenaga nuklear. Cuma di negara yang mempunyai gunung berapi saja yang akan menggunakan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ini merupakan sumber tenaga yang tidak akan habis dan ia merupakan adalah sumber tenaga yang baharu. Contoh sumber tenaga boleh baharu seperti yang lain adalah seperti di bawah. Kita ada sumber tenaga solar, kita ada sumber tenaga angin, kita ada sumber tenaga hidro. Selain itu, kita ada sumber tenaga biogeosim, sumber tenaga geothermal. Selain itu, kita ada 4 lagi sumber tenaga yang tidak akan habis dan juga sumber tenaga yang dikatakan sumber tenaga baharu ataupun sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga itu adalah seperti sumber tenaga biogeosim, sumber tenaga geothermal, sumber tenaga air pasang surut dan juga sumber tenaga gelombang ombak. Jadi banyak negara termasuklah Malaysia berpotensi membina stesen jana kuasa nuklear untuk membekalkan tenaga. Kebaikan dan keburukan pembinaan stesen jana kuasa nuklear perlu dinilai sebelum membuat sebarang keputusan. Jadi nampaknya negara Malaysia juga berpotensi untuk membina stesen jana kuasa nuklear. Jadi kita perlu mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya. Adakah ia akan mendatangkan mudarat kepada hidupan lain? Okey, rasanya sampai sini sajalah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.